Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syasha Iyana Bertumusnadi daripada kelas TPSU 4H akan menceritakan tentang sejarah, geografi, iklim dan demografi negara Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aimatis binti Nafi daripada kelas TPSU 4H. Saya akan terangkan tentang pengenalan pelancongan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syarafana binti Muhammad Syabul Fadilah daripada DPSU 4G. Hari ini saya akan menerangkan tajuk fokus pelancongan di negara Turki dan 5 tempat wajib yang anda perlu kunjungi di Turki. Assalamualaikum, saya Surah Nabila binti Muhammad Sofaizu dari kelas DPSU 4H. Saya akan menerangkan tentang makanan halal yang terdapat di Turki serta aktiviti patuh syariah yang dapat dilakukan di Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nafisah binti Muhammad Najib. Saya dari kelas DPHU 4H. Nama matrik saya DHU 2020246000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Zahra binti Jamuluddin dari kelas DPSU 4G. Nombor matrik saya DHU 2020249935. Pelancongan berasaskan keagamaan adalah salah satu segmen pelancongan alternatif yang mempunyai kelompok pengkaji dan pengamalnya sendiri. Dalam beberapa literatur, ia turut disenaraikan sebagai salah satu ciri tarikan dalam pelancongan budaya. Terdapat beberapa sarjana yang menggunakan konsep pelancongan spiritual dalam kajian mereka. Menurut Haq dan Ho pada tahun 2010, penerimaan terhadap perkembangan pelancongan spiritual dan pengiktirafannya dalam kalangan ahli akademik dapat diteliti melalui trend pengajaran persidangan dan penerbitan khusus berkaitan dengannya. Universiti Lincoln di Britain telah menganjurkan siri persidangan antarabangsanya yang pertama bertajuk Tourism, The Spiritual Dimension. Selepas itu, pada bulan September 2006, hasil persidangan The International Conference of Religious Tourism yang diadakan di Cyprus menjelaskan bahawa pelancongan berasaskan keagamaan dan spiritual memberikan pulangan sehingga mencecah US 18 bilion setahun. Seterusnya, The Journal of Management, Spiritual dan Religion telah menerbitkan edisi khas Managing Spiritual dan Religious Tourism dalam bulan Mei 2009. Peristiwa 9 September 2001 membawa impak dimensi baru terhadap idea pelancongan keagamaan dengan kemunculan konsep pelancongan Islam. Di sesetengah negara, khususnya di Timur Tengah dan Afrika Utara, pelancongan Islam adalah bentuk pelancongan alternatif yang popular dan telah dibangunkan sejak dahulu lagi. Negara Mesir, Maghribi, Iran dan Pakistan adalah antara negara yang memberikan penekanan serius dan khusus terhadap pelancongan Islam. Dalam agenda dan pelan pembangunan negara mereka,
Kementerian Pelancongan Pakistan berusaha untuk menarik pelancong asing dengan mempromosikan pelancongan Islam dan pelancongan kesihatan di negara ini, dan bukannya menawarkan akses yang bebas kepada penjualan minuman keras dan amalan tidak bermoral lain yang menjadi sumber keseronokan di barat. Turki adalah sebuah negara republik yang dikenali dalam bahasa Turki sebagai Türkiye Cumhuriyeti. Negara Turki ialah sebuah negara Eurasia di Timur Tengah yang terletak di antara benua Eropah dan Asia. Sebahagian besar Turki terletak di semenanjung Anatolia di Asia dan bahagian kecil wilayahnya terletak di wilayah Balkan Barat Laut benua Eropah. Turki bersempadan dengan 8 buah negara iaitu Bulgaria di Barat Laut, Greece di Barat, Georgia, Armenia dan Azerbaijan di timur laut serta Iran di timur, Iraq dan Syria di tenggara. Selain itu, Turki juga menyepadani Laut Hitam di utara, Laut Egea di barat dan Laut Mediterranean di selatan. Turki juga mengandungi Laut Marmara yang dipergunakan oleh para ahli geografi untuk menandakan sempadan di antara Eropah dan Asia. Kedudukan Turki menyebabkan Turki dikenali sebagai sebuah negara rentas benua. Kawasan yang terdiri daripada Turki moden telah melihat kelahiran peradaban-peradaban utama termasuk Empayar Byzantine dan Empayar Turki Uthmaniyah. Disebabkan oleh lokasinya yang strategik di persilangan dua buah benua, budaya Turki adalah berdasarkan campuran budaya timur dan barat yang unik yang sering diperihalkan sebagai jambatan antara dua buah peradaban. Turki ialah sebuah republik berperlembagaan yang bercirikan demokratik, sekular dan satuan. Sistem politiknya yang pertama telah diasaskan pada tahun 1923 di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk selepas kejatuhan Empayar Ottoman akibat Perang Dunia yang Pertama. Sejak itu, Turki telah beransur-ansur bergabung dengan Barat sementara ia juga menjalin hubungan dengan dunia timur. Negara Turki merupakan salah satu ahli pengasas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Persidangan Islam atau OIC, Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, dan Pertubuhan Keselamatan dan Kerjasama di Eropah, serta negara ahli Majlis Eropah sejak tahun 1949 dan NATO sejak tahun 1952. Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya negara Islam pertama yang berunding menyertai Kesatuan Eropah. Turki juga merupakan ahli negara perindustrian G20 yang mempertemukan 20 buah negara dengan ekonomi yang terbesar di dunia. Turki terletak di Laut Hitam, Aegean dan Laut Tengah. Selat Turki yang terdiri dari Laut Marmara, Selat Bosphorus dan Dardanelles membentuk sempadan antara Eropah dan Asia. Akibatnya, Turki dianggap berada di Eropah Tenggara dan Asia Barat Daya. Negara ini memiliki topografi bervariasi yang terdiri dari dataran tinggi pusat tinggi, dataran pantai yang sempit dan beberapa banjaran gunung yang besar. Titik tertinggi di Turki adalah Gunung Ararat yang merupakan gunung berapi yang tidak aktif yang terletak di sempadan timurnya. Ketinggian Gunung Ararat adalah 16,949 kaki bersamaan 5,166 meter. Iklim Turki pula adalah sederhana dan mempunyai musim panas yang kering, musim sejuk dan musim sejuk yang basah. Semakin banyak kawasan pedalaman, semakin sukar iklimnya. Ibu kota Turki, Ankara, terletak di pedalaman dan mempunyai suhu tinggi Ogos purata 83 darjah bersamaan 28 darjah Celsius dan purata Januari rendah 20 darjah bersamaan negatif 6 darjah Celsius.
Jangka hayat Turki berada pada 71.1 tahun untuk lelaki dan 75.3 tahun untuk wanita, atau purata 73.2 tahun untuk seluruh umat. Pendidikan adalah wajib dan percuma untuk anak-anak berumur 6 hingga 15 tahun. Kadar celik huruf ialah 96% untuk lelaki dan 80.4% untuk wanita. Dengan purata keseluruhan 88.1%, peratusan yang agak rendah untuk wanita terutamanya disebabkan oleh adat resam kaum Arab dan Kurdi yang tertumpu di kawasan tenggara negara. Perkara 66, Perlembagaan Turki menaklifkan orang Turki sebagai seseorang yang terikat dengan negara Turki secara ikatan kewarganegaraan. Maka, kegunaan istilah orang Turki di sisi undang-undang yang memaksudkan warga negara Turki adalah berbeza dengan takrifan etnik. Bagaimanapun, majoriti penduduk Turki adalah etnik Turki. Turki merupakan negara yang terkenal dari segi sektor pelancongnya. Ini kerana Turki adalah sebuah negara yang terkenal dengan tempat bersejarah, budaya dan makanan yang menjadi tarikan para pelancong yang datang di sini. Ini menyebabkan sebilangan besar pelancong kerap pergi ke Turki. Negara ini bukan hanya indah tetapi juga menarik dari sudut monumen seni bina dan tempat bersejarah. Secara rasmi, negara ini dipanggil Republik Turki. Antara tempat yang menjadi tarikan pelancong adalah Kapadokia, terkenal dengan Taman Negara Goremi. Ia adalah salah satu ciptaan alam semula jadi dan manusia yang paling jarang. Di sini juga anda dapat melihat bandar-bandar labirin bawah tanah seperti Gemmelekli dan Derinkuyu. Seterusnya, Cambridge adalah gunung yang memiliki ketinggian sebanyak 2,134 meter dan terletak di bahagian tenggara Turki. Terkenal dengan fakta bahawa di atasnya terdapat patung-patung batu besar. Para saintis telah mencadangkan patung-patung ini didirikan di sekitar makam yang sangat kuno. Turki kaya dengan kepelbagaian budaya yang berupa campuran daripada pelbagai unsur tradisi dan budaya seperti Turki Oghuz, Anatolia, Uthmaniyah yang berupa kesinambungan budaya Yunani, Rom dan Islam dan Barat. Bermula dengan pembaratan Empayar Uthmaniyah dan masih berterusan hingga kini. Campuran ini berpunca daripada hasil pertemuan kaum dan budaya Turki dengan kaum-kaum yang tinggal di laluan mereka sewaktu berhijrah dari Asia Tengah ke Barat. Makanan di Turki juga adalah salah satu sebab kenapa Turki ini dijadikan sebagai negara yang paling banyak menjadi tarikan pelancong. Baklava merupakan sejenis manisan yang berasal daripada Turki. Baklava ini dibuat berasaskan kekacang dan pastri, ditambah pula dengan salutan madu. Baklava juga merupakan makanan yang paling popular di Turki. Untuk baklava selalunya dijual di gerai-gerai di tepi jalan ataupun gerai-gerai pastri. Seterusnya, makanan yang menjadi tarikan para pelancong di Turki adalah menemen. Menemen ini pula adalah sejenis hidangan yang dihasilkan dari campuran cili, bawang, tomato dan masak sekali dan akhir sekali baru dicampur dengan telur.
Pada kebiasaannya, orang Turki akan makan menemen bersama dengan roti. Makanan terakhir yang menjadi tarikan para pelancong di sini adalah simit. Simit merupakan street food yang sangat popular bagi orang Turki. Bentuknya seperti donat dan boleh dijumpai di gerai-gerai di tepi jalan. Ada 5 tempat menarik yang wajib anda kunjungi apabila anda sampai ke Turki. 5 tempat menarik adalah Hagia Sophia, iaitu pengubah sejarah seni bina. Terkenal sebagai salah satu bangunan yang paling indah di dunia, kegemilangan Byzantine yang mempersonakan, iaitu Museum Hagia Sophia. Bukan sekadar pusat tarikan untuk bersiar-siar, terutamanya di Istanbul, malahan ia adalah antara yang terkemuka di seluruh Turki. Dari tarikh siap dibina pada tahun 537 hingga tahun 1453, ia berkhidmat sebagai katedral Ortodoks Timur dan tempat duduk Patriarch Ekumenikal Konstantinopel. Di antara tahun 1204 dan tahun 1261, ia ditukarkan oleh Tentera Salib keempat ke Katedral Romawi Katolik di bawah Kekaisaran Latin. Bangunan itu kemudiannya diubah menjadi Masjid Utsmaniyah dari 29 Mei tahun 1453 hingga tahun 1931. Kemudian dipelopori dan dibuka sebagai museum pada 1 Februari 1935. Bahagian luarannya bangunan ini yang disokong oleh menara-menara besar dan indah yang ditambah selepas penaklukan Utsmaniyah. Manakala fresco dalamannya yang begitu mewah mengingatkan kepada kekuatan dan kekuasaan Konstantinopel pada masa dahulu. Pada tahun 2014, Hagia Sophia adalah museum kedua yang paling banyak dikunjungi di Turki, menarik dan hampir 3.3 juta pengunjung setiap tahun. Tempat kedua adalah Kapadokia. Lembah-lembah batuan Kapadokia ini adalah pemandangan impian bagi para jurugambar dan kaki swafoto. Rabu-rabu bukit dan juga puncak-puncaknya adalah rumah kepada alunan panorama batuan seperti sebuah gelombang nyata yang aneh yang terbentuk oleh ribuan mahupun jutaan hakisan air dan angin. Dan jika anda merasa lelah untuk mendaki, bagi melihat pemandangan yang indah ini, percaya atau tidak, anda sangat beruntung kerana di sini adalah antara destinasi terkenal di dunia untuk aktiviti menaiki belon udara panas. Di lembah-lembah Kapadokia ini juga terdapat fresko gereja-gereja batu potongan daripada era Byzantine yang menjadi tapak penting Kristian yang terawal. Tempat ketiga yang wajar anda kunjungi apabila anda sampai ke Turki adalah Topkapi Palace. Di sinilah terukirnya kerajaan pimpinan era Utsmaniyah yang begitu kuat, yang mana kemudiannya melanjut ke Eropah dan terus ke Timur Tengah dan Afrika. Bahagian dalamnya dipenuhi dengan jubin-jubin indah dan hiasan-hiasan mewah yang merupakan satu gambaran yang mempersoalkan akan tapak kekuasaan kerajaan Utsmaniyah ini.
Kompleks istana terdiri daripada 4 halaman utama dan banyak bangunan yang lebih kecil boleh dijumpai. Ahli keluarga wanita sultan tinggal di harem dan pegawai negara terkemuka termasuk wazir besar mengadakan pertemuan di bangunan Masjid Imperial. Tempat keempat yang wajib anda kunjungi apabila anda sampai ke Turki adalah Aspindus, iaitu bandar kuno di Pampilya, Asia Kecil. Terletak di selatan Antalya, teater Rom iaitu Aspindus ini meraihkan kebesaran dan majlis kepimpinan Marcus Aurelius. Ianya dianggap sebagai contoh terbaik akan teater klasik dunia yang masih elok, yang mana mengekalkan tarikan bertaraf bintang akan sesuatu yang begitu antik sekali. Ia secara berkala dibaiki oleh Seljuks yang menggunakan sebagai karavanserai kawasan rehat pengembaraan Karban. Dan pada abad ke-13, bangunan panggung diubah menjadi istana oleh Seljuks Rum. Tempat terakhir yang wajib anda kunjungi adalah Bodrum dan Fethiye. Di kawasan pantai Mediterranean Turki ini ada banyak aktiviti yang boleh dilakukan. Namun, bagi kebanyakan orang ianya adalah untuk berjemur di bawah sinaran matahari sambil menikmati pandangan pantai yang indah. Namun, apa yang pasti adalah pelayaran di atas kapal layar merupakan aktiviti nombor 1 bagi pelancong yang datang ke Bodrum dan Fethiye. Cerun curam akan rimbunan hutan teluk tersembunyi yang dipenuhi pasir putih dan juga ratusan pulau-pulau yang berselerakan adalah lokasi terbaik untuk penerokaan melalui jalan laut. Untuk pengetahuan anda juga, bandar ini dipanggil Halicarnassus Syria pada zaman purba dan terkenal dengan perumahan Mausolus, salah satu 7 keajaiban dunia kuno. Turki merupakan satu negara yang terletak di benua Eropah dan mempunyai 81 negeri yang terdapat pelbagai keunikan tersendiri, tidak kira dari segi pakaian, gaya hidup, makanan, seni bina, sejarah dan banyak lagi. Oleh sebab itu, Turki menjadi salah satu negara yang paling kerap dikunjungi dari pelbagai negara lain dan salah satu daripadanya adalah dari Malaysia. Disebabkan Turki menjadi salah satu destinasi kegemaran rakyat Malaysia, maka saya ingin berkongsi beberapa makanan halal yang anda boleh cuba makan ketika melancong di sana. Makanan yang pertama ialah baklava. Baklava merupakan sejenis manisan yang berasal dari Turki. Baklava diperbuat berasaskan kekacang dan pastry, ditambah pula dengan salutan madu. Dalam erti kata lain, makanan ini terlalu manis dan tidak digalakkan kepada individu yang mempunyai penyakit diabetes. Tetapi, jika anda sukakan manisan, anda bolehlah mencubanya. Manisan ini memang sedap dan ia merupakan makanan yang paling popular di Turki. Untuk mencari manisan ini tidaklah susah kerana anda boleh mendapatkannya di supermarket atau kedai-kedai pastry. Berkenaan dengan harga pula, ia bergantung kepada jenis kedai tersebut sama ada murah atau mahal. Makanan seterusnya ialah menemen. Menemen pula adalah sejenis hidangan yang dihasilkan daripada campuran cili, bawang serta tomato yang dimasak sekali dan akhirnya dicampurkan dengan telur. Kemudiannya digaul-gaul seperti telur hancur. Menemen dijadikan sebagai sarapan pagi atau makan tengah hari. Tapi, apa yang anda perlu tahu ialah
Bahawa minuman ini tidak dijual di semua restoran, tetapi anda boleh meminta mereka untuk memasakkannya. Bagi anda yang meminati daging, anda wajib mencuba kofte. Kofte adalah hidangan bubur lambing. Kofte akan dihidangkan bersama beberapa keping roti, kekacang pis dan sayuran lain seperti salad. Oleh kerana kofte terkenal dalam kalangan masyarakat Turki, maka anda akan menemui kofte di dalam menu setiap restoran di Turki. Jika melancong ke luar negara, maka tidak lengkaplah pelancongan anda kalau anda masih belum mencuba sebarang aktiviti di sana. Bercerita tentang Turki, terdapat pelbagai aktiviti patuh syariah yang menarik yang semestinya mengujakan anda. Aktiviti pertama yang dapat anda lakukan ialah dengan melawat Hagia Sophia. Hagia Sophia merupakan salah satu monumen tinggalan sejarah di Turki yang cantik dan melambangkan kehebatan seni bina Kristian dan juga Islam. Asalnya Hagia Sophia merupakan sebuah gereja dan kemudian bertukar menjadi sebuah masjid. Pada masa kini, Hagia Sophia adalah sebuah muzium. Harga untuk masuk ke Hagia Sophia adalah sebanyak 25 Turkish lira atau lebih kurang 28 hingga 35 ringgit Malaysia bergantung kepada nilai mata wang semasa. Bagi seseorang yang gemar membeli barangan tempatan, maka anda bolehlah pergi ke Grand Bazaar. Ia merupakan salah satu tempat membeli belah terbesar dan tertua di Turki. Pelbagai jenis barangan dijual di sini, namun harga barangan di sini agak mahal sedikit berbanding tempat-tempat lain. Grand Bazaar dibuka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 7 malam. Seterusnya, kita pergi pula ke Kapadosia. Kapadosia merupakan tempat yang terkenal di Turki. Jadi, tidak lengkaplah pelancongan anda tanpa melawat Kapadosia. Kapadosia terkenal kerana belon udara panasnya dan pemandangan yang berbatu yang sememangnya sangat cantik. Kalau anda sudah sampai ke Kapadosia, jangan lepaskan peluang untuk mencuba belon udara panas di sini. Kebiasaannya, sebuah belon udara panas akan membawa lebih kurang 10 hingga 30 orang pada satu masa. Hot air balloon adalah antara aktiviti paling menarik di Göreme, Kapadosia. Namun, jika angin bertiup terlalu kencang, kemungkinan besar penerbangan hot air balloon dibatalkan atas faktor keselamatan. Pakej yang ditawarkan di internet bagi hot air balloon adalah sekitar Euro 110 hingga Euro 170 bergantung kepada saiz bakul. Lagi kecil saiz bakul, maka lagi mahal harganya kerana jumlah penumpang yang naik adalah lebih sedikit dan tidak perlu bersesak-sesak. Selain itu, anda juga tidak boleh melepaskan peluang anda untuk melawat Masjid Biru, Masjid Sultan Ahmed. Masjid ini juga amat terkenal. Masjid Sultan Ahmed dinamakan sebagai Masjid Biru kerana hiasan jubin di dalam masjid tersebut berwarna biru. Masjid ini dibina oleh Sultan Ahmed dan yang paling menariknya, masjid ini merupakan masjid pertama pada zaman beliau. Masjid ini juga lambang kehebatan Empire Turki. Anda pasti akan terpegun dengan keindahan masjid ini yang menggabungkan seni bina Islam dan juga Ottoman. Jadi, jangan lepaskan peluang anda kerana masuk adalah percuma. Kita menjelajah pula ke Istana Topkapi. Anda semestinya tertanya-tanya, apa itu Istana Topkapi dan apakah kelebihannya? Sekiranya sudah sampai ke Istanbul, anda wajib singgah di Topkapi Palace yang merupakan istana terbesar di Istanbul, Turki dan juga merupakan antara yang tertua di dunia. Dengan keluasan 700,000 ekar, istana ini dibina
semasa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Hari ini, ia menjadi perpustakaan dan pusat pentadbiran undang-undang Turki. Di Istana Topkapi ini juga disimpan jubah dan pedang Nabi Muhammad SAW serta barang-barang peninggalan nabi-nabi yang lain. Oleh itu, tidak rugilah anda sekiranya anda melawat Istana Topkapi kerana di samping mencari bahan bacaan, anda juga dapat melihat barang-barang peninggalan para nabi. Jika anda gemarkan kolam air panas, maka Pamukkale adalah pilihan yang tepat. Terbentuk dari hasil semula jadi, Cotton Castle adalah salah satu tempat menarik di Turki yang wajib dilawati. Ianya terbentuk hasil dari batu putih yang seakan kapas. Lapisan putih ini adalah bahan mineral kalsium yang terbentuk secara semula jadi. Di sini juga terdapat kolam air panas yang berbentuk secara semula jadi. Keindahan kolam air panas Pamukkale memang tidak dapat digambarkan. Pamukkale menjadi salah satu destinasi menarik di Turki bagi pelancong-pelancong dari seluruh dunia. Pengunjung yang datang bebas untuk berendam di sini. Jika dilihat dari jauh, kolam air panas Pamukkale ini kelihatan seperti salji yang melitupi sungai. Bagi individu yang gemarkan aktiviti lasak, anda boleh mencuba hiking di Red Valley dan Rose Valley secara percuma. Red Valley dan Rose Valley adalah lembah yang unik kerana batu-batu di sini berubah daripada oranye ke merah bergantung kepada kedudukan matahari. Di siang hari, batu-batu ini berwarna oranye, tetapi ketika matahari terbenam, ia bertukar warna menjadi kemerahan dan warnanya menjadi lebih jelas. Cara ke Red Valley dan Rose Valley adalah dengan melalui kawasan lembah yang terletak di seberang jalan berdepan dengan Goremy Open Air Museum. Hanya perlu ke seberang jalan dan mulakan perjalanan anda. Ingin menerokai sesuatu tempat, maka terokailah kota bawah tanah, Underground City, dan dikenakan bayaran sebanyak 20 lira. Sehingga kini diwartakan terdapat 36 kota bawah tanah di sekitar Kapadosia. Tapi yang paling popular dan dikunjungi ramai adalah Derinkuyu Underground City dan Kaymakli Underground City. Kedua-dua kota bawah tanah ini adalah bersambung dan telah diisytiharkan sebagai tapak warisan sejarah dunia UNESCO Historical World Heritage. Ribuan tahun dahulu, kota bawah tanah dibina oleh penduduk di sini untuk tujuan perlindungan daripada musuh, peperangan dan juga sewaktu bencana alam. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penginapan halal dan hotel-hotel halal di Turki. Penginapan halal juga ialah salah satu aspek yang perlu kita titik beratkan di dalam pelancongan Islam. Patuh syariah bermaksud operasi yang halal dan tidak melibatkan unsur-unsur haram dalam perniagaan. Dalam Islam, Islamic Hotel adalah sesuatu perkara yang baru kerana implementasi syariah ke dalam perniagaan berasaskan perhotelan ini baru diwujudkan bagi putuan kesedaran pengusaha-pengusaha Muslim dalam industri penginapan dan pelancongan. Terdapat beberapa ciri-ciri hotel patuh syariah. Antaranya ialah pembayaran adalah mengikut akta undang-undang dan akad jual beli yang sah di sisi agama. Wujud transaksi yang membolehkan kedua pihak setuju. Menyediakan makanan yang diyakini sumbernya halal, bersih dan diurus oleh tukang masak Muslim. Selain itu, kedua pihak pemilik hotel pelanggan bersetuju akan terma dan syarat. Ini seperti yang pertama di ataslah. Ini termasuklah masa check-in dan check-out mesti dipatuhi. Bilik dan servis adalah sama seperti dalam iklan. Di Turki juga terdapat juga banyak penginapan yang patuh syariah dan halal.
Salah satu hotel di Turki ini ialah Hotel Angel Marmaris Turki. Istimewa jika anda menginap di Hotel Angel Marmaris ini, anda boleh bersantai di pantai yang hanya disediakan khas buat golongan wanita, ibu dan anak-anak. Jadi anda bebas untuk bergaul mesra dengan pengunjung lainnya tanpa perlu risau tentang batasan aurat yang perlu dijaga. Pantai sejauh 2.5 km itu juga dihiasi dengan hutan pokok plen yang menawarkan privasi untuk anda berjalan-jalan di sekitarnya. Selain itu juga, hotel ini juga ialah hotel Mesri Islam di mana terdapat banyak pilihan makanan halal yang disediakan. Kolam renang di situ diasingkan di antara lelaki dan perempuan dan pantai persendirian untuk golongan wanita sahaja. Saya akan menerangkan tentang badan yang bertanggungjawab dalam pelancongan di Turki. Badan yang bertanggungjawab ini haruslah dan semestinya ada dalam negara yang maju. Hal ini kerana badan yang bertanggungjawab ini akan memastikan sektor pelancongan dalam negara tersebut yang mewakili peniaga atau pelancong dan pengusaha berjalan dengan lancar dan teratur. Badan yang bertanggungjawab antaranya ialah Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turki, Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan Turki, Kedutaan Turki di Malaysia, Turkish Airlines, Persatuan Agensi Pelancongan Turki TUSAP, Majlis Pelancongan Kesihatan Turki, TRTWAR, TUROP, TUROFED dan TURID. Institusi yang telah diberi kuasa untuk memeriksa kemudahan penginapan, kemudahan makanan, minuman, budaya, seni dan kemudahan kongres, taman tema dan kemudahan tourism laut berdasarkan standard antarabangsa telah ditentukan. Kelayakan dan kecekapan institusi ini juga telah disetujui oleh Badan Akreditasi Turki. Pertama-tamanya, Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turki iaitu Omar Çelik. Beliau melaksanakan tanggungjawab dengan memastikan Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan mengikut setiap kerja dan tugas yang disediakan untuk menjaga kepentingan rakyat Turki yang terdiri daripada peniaga, pengusaha dan yang sangat berkaitan rapat dengan kebudayaan dan pelancongan di Turki. Salah satu tanggungjawab kementerian adalah untuk pemeliharaan naskah sehingga tersedia dan dapat diakses oleh penyelidik. Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan dalam maksud orang Turki Kultur ve Turizm Bagalinggi adalah Kementerian Kerajaan Republik Turki yang bertanggungjawab untuk urusan budaya dan pelancongan di Turki. Pengurusan dana pusingan kementerian dijalankan oleh DOSIM. Pada 25 Januari 2013, Omar Çelik dilantik sebagai Menteri Berikutan Perubahan Kabinet Berjaya Ertuğrul Günay yang bertugas sejak 2008. Selain itu, dalam mempromosikan negara, kementerian sering membuat filem promosi untuk negara pada tahun 2015. Pada bulan Jun 2018, kementerian telah mengirimkan arahan kepada Ketua Pasukan Penggalian di Turki yang memberitahu mereka bahawa berdasarkan peraturan baru, 51% pasukan penggalian arkeologi yang diketuai oleh kru asing harus terdiri dari warga negara Turki yang merupakan pos utama dalam penggalian seperti itu sebagai ahli arkeologi, antropologi, sejarawan seni, pakar, restoran, arkitek dan juru gambar yang harus disediakan untuk warga negara Turki sahaja. Kedua, Persatuan Agensi Pelancongan Turki TUSAP. Persatuan Agensi Pelancongan Turki merekodkan kehadiran 40 juta pelancong pada tahun 2018, meningkat 22% berbanding 2017 dan itu belum termasuk dengan jumlah dari industri pelancongan perubatan dan pelancongan halal. Malah, Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2019 turut melaporkan Turki diletakkan di tempat ketiga sebagai destinasi pelancongan yang melaksanakan kepatuhan Islam, iaitu kepatuhan halal selepas Indonesia dan Malaysia. Seterusnya, adakah anda tahu bahawa Turki adalah salah satu negara yang paling disukai di dunia untuk pelancongan kesihatan? Sejak zaman kuno, orang telah melakukan perjalanan untuk menyembuhkan penyakit mereka. Dengan perkembangan teknologi pengangkutan,
komunikasi dan kesihatan, pelancongan kesihatan menjadi lebih utama sekarang ini. Turki adalah salah satu negara pilihan pelancongan kesihatan yang pertama kerana lokasi, geografi dan strategiknya, kualiti perkhidmatan yang diluluskan, iklim dan kemudahan akses, kos rawatan dan operasi perubatan di Turki juga cukup berpatutan berbanding dengan banyak negara Eropah dan negara maju barat yang lain. Berbanding dengan negara-negara Eropah, gaji rendah bukan satu alasan yang menjadikan Turki lebih menarik untuk pelancongan kesihatan. Antara ciri-cirinya seperti standard kualiti perkhidmatan kesihatan yang tinggi, perkhidmatan yang diperibadikan, masa menunggu yang singkat dan warisan budaya yang kaya membolehkan Turki menduduki tempat pertama dalam pelancongan kesihatan. Untuk pelancongan kesihatan, institusi dan organisasi kesihatan mesti diakreditasi oleh Joint Commission International JCI. Terdapat kira-kira 45 institusi kesihatan terakreditasi di Turki dan berada di kedudukan kedua di dunia dalam hal ini. Istanbul, Ankara, Antalya, Izmir, Erzurum dan Van adalah bandar yang paling disukai oleh pesakit antarabangsa. Untuk tujuan kesihatan, sebahagian besar dari mereka yang mengunjungi Turki datang untuk aplikasi pembedahan estetik atau plastik. Di samping itu, Turofed dan Turit. Presiden Turop Timur Bayandir mencalonkan bahawa Turop yang tidak menyertai lembaga pengarah di Perhimpunan Agong Turofed yang diadakan pada hari sebelumnya mengemukakan usul dan dimaklumkan sebelum pemilihan bahawa tiada ahli akan mengambil sebahagian dalam pentadbiran. Timur Bayandir, Presiden Persatuan Pelancong Hoteliers, Operator dan Pelabur Turop berkata dalam penilaiannya menggariskan bahawa misi Turop adalah untuk mewakili hotel-hotel bandar di seluruh negara. Presiden Turop Timur Bayandir berkata selain Istanbul, mereka kini berkhidmat dengan ahli-ahlinya di lebih 20 wilayah termasuk Bursa, Izmit, Sakarya, Ankara, Erzurum, Kars, Bolu, Trabzon, Mughla, Yalova, Van, Jerusalem, Usa, Eskişehir, Aydin, Adiyaman, Edim dan Nevşehir. Seterusnya, restoran Turki dan Persatuan Hiburan Turisme Restoran Yatırımcıları ve İzlemcileri Demirci ataupun Turgit adalah persatuan restoran kebangsaan untuk industri restoran yang lebih luas di Turki. Persatuan ini wujud untuk membangunkan industri, mempromosi kepentingannya, menyelaraskan aktiviti ahli-ahlinya dan berhubung dengan pihak berkepentingan luar seperti kerajaan kebangsaan dan juga tempatan. Turik juga memulakan dan menjadi tuan rumah sidang kemuncak Gastro Ekonomi Global tahunan yang dirasmikan pada tahun 2018. Sehingga November 2019, ahli persatuan mempunyai 187 jenama dan kira-kira 1,250 cawangan dengan 30,000 pekerja. Secara kolektif menjana pendapatan sekitar $3 bilion setahun daripada melayani lebih 60 juta tetamu. Keahlian Turik terdiri daripada pembekal restoran dan juga termasuk pembekal F&B, bar, kafe, catering, acara dan pertubuhan hiburan, pengendali dan lain-lain yang berkaitan dengan industri. Turofed adalah salah satu organisasi payung terbesar di Turki sejak 2005. Ia mewakili peratusan besar sektor pelancongan termasuk 12 kesatuan serantau dan 2,000 hotel anggota. Bidang kerja utama persekutuan adalah definisi dan pertahanan kepentingan sektor serta menjadi wakilnya kepada institusi rasmi. Ia juga bertujuan memberi pendidikan dan latihan kepada ahli-ahlinya dan kepada masyarakat setempat. Sejak 2011, Turofed bekerjasama dengan Hot Trades. Akhir sekali, Kedutaan Turki di Malaysia dan TRT World. Peranan kedutaan Turki di Malaysia adalah untuk menyediakan keperluan visa, permohonan visa, semak keperluan visa, kedutaan dan konsulat. Seterusnya, TRT World adalah stesen televisyen berita antarabangsa 24 jam berbahasa Inggeris yang beribu pejabat di Istanbul, Turki. Ia sebahagian dari Turki Radio ve Televizyon Kurumu iaitu badan utama milik pemerintah Turki dan merupakan anggota Association for International Broadcasting. Saluran ini ditujukan untuk pasaran dunia dan umumnya disiarkan melalui operator satelit
dan kabel namun juga secara dalam talian. Ia memiliki pusat penyiaran di Washington DC, London, Mumbai, Singapura, Beijing, Islamabad, Bangkok dan Jakarta. Ia dapat menyebarkan maklumat secara meluas kepada orang luar berkenaan Turki. Turki dianggap sebagai salah satu negara terkaya dari segi arkeologi dan setakat ini adalah muzium terbuka yang terbesar di dunia. Ia sentiasa menjadi jambatan antara timur dan barat dan telah dicatat oleh para ulama sebagai melting pot dari pelbagai budaya di mana budaya klasiknya telah dibentuk. Orang-orang Turki majoritinya adalah umat Islam. Mereka menjalankan tradisi dan amalan agama secara kontemporari. Membawa maksud masa kini. Umat Islam di Turki telah membina masjid, madrasah, makam dan lain-lain bangunan yang mencerminkan ciri-ciri seni bina Anatolia. Seni bina ini adalah refleksi kepada nilai-nilai budaya dan kepercayaan mereka yang telah wujud di Anatolia sejak berabad-abad yang lalu. Seterusnya, Turkey sees rise in halal tourism ataupun pembangunan pelancongan halal yang semakin berkembang maju. Apakah pelancongan halal? Pelancongan halal ialah pelancongan yang melibatkan unsur halal atau yang dibenarkan dalam Islam dan tidak mempunyai perkara di dalam Islam. Konsep pelancongan Islam semakin meningkat walaupun Turki dulunya negara sekular, bukan sahaja di Antalya tetapi di banyak bandar lain di seluruh Turki dan semakin banyak hotel yang menawarkan percutian halal dan juga percutian pantai. Adanya adalah salah satu daripada hotel halal ini dan ia mempunyai sijil yang diberikan oleh Kesatuan Halal Dunia atau World Halal Union yang berpangkalan di Malaysia. Berdasarkan World Halal Union, hotel halal mempunyai ciri-ciri seperti kolam renang, pantai dan fasiliti spa haruslah berasingan mengikut jantina. Surau berasingan jantina, polisi tiada alkohol dalam premis, produk yang disajikan adalah halal, termasuk juga ceramah agama pada bulan Ramadan dan kawasan pantai harus diterangi pada bulan Ramadan. Turki memiliki latar belakang sejarah yang panjang di mana Turki pernah menjadi perebutan kuasa atau pengalihan kuasa seperti Kerajaan Romawi Timur atau Bizan Dinasti Seljuk. Perpindahan kekuasaan inilah yang mengakibatkan Turki memiliki kekayaan khazanah berbagai peradaban seperti peradaban Romawi di Anatolia serta peradaban Islam, Arab dan Persia yang mana merupakan warisan dari Imperium Utsmani dipengaruhi negara-negara barat moden pada masa kekuasaan Mustafa Kamal Atatürk. Di samping itu, adanya daya tarikan sumber alam yang akustik menjadikan kawasan Turki kawasan yang cukup menarik perhatian pelancong. Daya tarikan ini disebabkan keadaan geografi negara itu sendiri. Lokasi Turki yang strategik di persilangan dua benua Asia dan Eropah menjadikan budaya Turki memiliki keunikan tersendiri yang menarik lebih ramai pelancong untuk datang ke negara ini. Namun demikian, keadaan geografi Turki bukanlah aset utama yang menyebabkan kepesetan industri pelancongan di Turki. Terdapat dua aset lain yang dimiliki Turki yang mana mendorong perkembangan industri pelancongan. Kedua aset tersebut adalah sejarah dan kebudayaan. Dua aset tersebut dianggap wajar jika dijadikan aset utama industri pelancongan Turki. Kepelbagaian budaya Turki tidak boleh dielak sebagai faktor daripada keadaan geografi di dalamnya. Dalam kehidupan sosial pula, keramahan adalah sebahagian dari budaya masyarakat Turki. Sebagai contoh, sikap kunjung mengunjungi antara jiran, saudara maupun rakan merupakan tradisi budaya masyarakat Turki. Dengan adanya sikap ini, ianya dapat menarik lebih ramai pelancong untuk mengunjungi wilayah Turki dan dapat menjadi salah satu punca pendapatan terbesar bagi ekonomi di negara Turki. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan ekonomi Turki setiap tahun.
Namun, dalam perkembangan sektor industri pelancongan, pemerintah Turki juga menetapkan keperluan keseimbangan sektor industri pelancongan seluruh wilayah selain memerhatikan keseimbangan ekosistem mahupun lingkungan hidup di sekitarnya. Di samping itu, pemerintah Turki juga ingin meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap aset-aset warisan budaya. Ianya bertujuan untuk melestarikan aset-aset warisan budaya mahupun peninggalan sejarah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.